我们来低头祷告。 Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父神上帝阿爸， seperti lagu yang kami nyanyikan, 好像刚才我们唱的诗歌， kami bertekad untuk memilih mengikut Tuhan, 我们来决心来跟从你， bukan mengikut dunia. 我不是跟从这世界， Tapi sesungguhnya ya Tuhan, 真是真实的话。 sebelum kami memilih Tuhan, 我们还没有拣选你的 Engkau 时 ya 候， Tuhan yang di dalam kekekalan telah memilih 你 kami, 现在永恒当中已经先拣选了 orang 我 yang 们。 berdosa, 我们是个罪人， yang Tuhan ingin selamatkan. 你要拯救我们的人。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Maka pilihan kami hari ini 就是我们今天的选 untuk 择， mengikut Tuhan 就是我们要跟随你， adalah sebuah pilihan karena kami yang lebih dahulu dipilih oleh Tuhan. 因为我们的选择是因为你先选择了我 Kami tidak 们。 ingin ya Tuhan kasih-Mu sia-sia dalam diri 我 kami. 们不要在我们身上，在你的爱已经是无染的。 Kami ingin memilih taat kepada Tuhan daripada mengikuti nafsu kami. 我们要顺服主的爱，顺着这个世界。 Kami memilih untuk ikut Tuhan daripada terseret oleh arus dosa dunia ini. 我们要跟随你，是不要被了这个世界的搅扰。 Itulah sebagai umat tebusan-Mu Tuhan. 这是你所救赎的 Hari 人 ini kami datang. 今天我们来到教 Mohon 中， Engkau berfirman 求主帮助我们， supaya 求 kami 主放 tahu 告诉 apa 我 yang 们 harus 使 kami 我们 lakukan. 明白着我们要做的。 Roh Kudus terangilah hati dan 求 pikiran 着的 kami. 圣灵光照我们， Mampukan kami memahami firman 使着我 Tuhan 们有能力帮助，能够告诉我们你的真理， dan melakukannya. 使着我们能够尽显的 Di 真理 dalam 当 nama 中。 Tuhan Yesus 我 kami 们奉主 berdoa. 耶稣名求， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak 会 Ibu 中请 sekalian. 坐， Shalom, 平安， apa kabar? 大家好吗？ Baik, ya puji Tuhan. 大家都很好啊。 Saya senang melihat dari tadi KU1, KU2, ibadah ramai didatangi oleh jemaat semua. 我刚才看到第一场、第二场的这个聚会，我们看到大家能够来到我们当中。 Saudara, kiranya di masa Advent kedua, kita boleh datang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menikmati berkat Tuhan. 这个我们第二个星期的立领节，我们能够真心的来到主的脚前。 Seperti telah saya sampaikan, mulai minggu pertama bulan ini, 就好像我们第一周这个月开始， nanti sampai 2 tahun lebih, jadi artinya sampai akhir bulan Desember tahun 2027, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Injil Matius. 就是我们说从这个月开始到年底，我们大家就是想就是在马太福音， Jadi temanya adalah berjalan bersama Tuhan melalui Injil Matius. 我们要跟随主的道，就是在马太福音里面。 Saya sudah menyusun kurikulumnya dan rasanya indah banget. 我觉得我今天所排的一节讲道讲章， Jadi 我很 setiap 美丽 tema sudah saya khotbahkan buat diri saya sendiri. 每个主题我已经为我自 Dan 己 saya 讲了。 menemukan banyak keindahan. 我在看到在哪里很多的美 Harap-harap 光， Bapak Ibu juga akan menemukannya dan bertumbuh bersama. 我相信大家也能够见到，也大家能够一起成长。 Amin. 阿明。 Nah, kita mulai dengan minggu ini nanti adalah kita belajar dari Matius 1. 今天我们开始今个月就是开始从马太福音第一章， Lalu minggu depan kita akan belajar dari Injil Matius tentang kelahiran anak darah. 就是第二就是要使我们要学习，就是说主耶稣的诞生经过一个统领。 Dan puji Tuhan, Ketua Umum Sinode Pendeta Gunawan Tanu akan datang untuk berkhotbah. 感谢主，就是我们的大会的主席要来到我们这里讲道， Dan semuanya dari Injil Matius sampai tanggal 25. 就是到25号， Jangan lupa ada tanggal 20, 24, 25. 24, 25. Ya. 还有24、25号， Ada perayaan Natal. 就是我们要进行庆祝圣 Hanya satu hari 诞， Minggu yang kita akan membahas dari Yeremia, yaitu minggu terakhir. 就是最后一个星期我们要说耶利米书那边的。 Nah, hari ini kita akan belajar satu tema. 今天我们说到一个主题， Temanya apa? 什么主题呢？ Bibit, bobot, bebet atau bebet? Kalau Semu Ita, istri saya karena dia orang Batak mungkin bahasnya bebet begitu ya. Harusnya bebet itu ya. 今天我们的主题是 Kalau orang 血 Jawa. 统、质量和地位。 Saudara, apa itu bibit? 什么叫做血统呢？ Bibit itu bicara latar belakang seseorang. 我们说到血统是属于一个人关于 Dia keturunan siapa? 他是谁的后裔？ Kalau Bapak Ibu cari mantu, penting nggak bibit? 现在我们说找一个女儿媳妇是需要血统吗？ Penting ya? 很重要 Sampai，dipelototin. 我们就注意它。 Ya, padahal anak-anak cari pacar nggak tanya itu bibitnya bibit 有 unggul atau 有可 enggak. 能我们孩子在那个他们恋爱中没有看到他们的血统是谁。 Yang kedua adalah bobot.
第二是说它的质量， Bobot itu adalah sesuatu yang di dalam diri seseorang, kepandaiannya, moralnya, tata keramanya baik, ya. 质量是他们的性格，他们自己的违心，他们自己的智慧， Pandai, 很聪明， penting nggak? 是这 Kalau 需要 cari 吗？ mantu, cari yang berbobot, 我们找儿媳妇是不是我们要找有质量的呢？ gitu ya. Lalu berikutnya bebet. 就是第三是说一个 Iya, 人 betul 的 ya, bebet 地 ya. 位，地位。 Jadi ini bicara tentang sesuatu yang menempel dari luar, kekayaannya, jabatannya. 这个是从外在来的，是我们的地位，我们的财富， Segala sesuatu yang sifatnya pribadi, rumah pribadi, mobil pribadi, ya, yang semua itu ya. 所以我们个人来说是个人的家、个人的车、房子， Penting nggak? 重要吗？ Halo? 重要吗？ Penting ya, penting. Jangankan cari mantu, 不是找媳妇， ketika kita memilih pejabat kita cari latar belakangnya, betul nggak? 我们找一个好像他们的作为一个我们的所显的 Bahkan 人 sebaliknya, 他的会 pejabat juga pemuka agama pun kadang-kadang lalu kemudian mencoba mencari latar belakangnya. 我们要 Cari cantolan, saya ini keturunannya siapa, 我们 karena 要 itu 选 lebih 这 keren. 个人，我们要知道他是谁，他的地位是谁，他的后地，他的质量是谁。 Bahkan saudara sekalian kalau bisa pura-pura kita itu keturunannya siapa, betul ya? 有时候我们说假冒说我们是谁的后裔， Karena manusia itu berpikir asal keturunannya siapa maka bobot dan bebet kurang penting. Pasti bibitnya bagus, orangnya keren, betul ya? 觉得他的血统好，肯定他的人是肯定是好的。 Maka kalau cari pimpinan, cari apa, kita carinya adalah ini anaknya siapa, anaknya raja, anaknya presiden, anaknya apa, pasti keren. 如果我们找一个领导，我们知道他是什么中农的孩子啦，他们是什么有钱的人孩子，他们肯定是很好的人。 Walaupun belum tentu. 这一些不一定。 Nah bagaimana dengan Tuhan Yesus? 现在是我们说主耶稣如何呢？ Nah saudara, sudah saya minta minggu lalu untuk baca dahulu Matius 1, sudah dibaca? 上个星期我要求你们 Sudah 先读 dibaca? 我们马太福音是不是已经读了吗？ Siapa yang tertidur sambil baca? 自己在睡觉里面在读圣 Membaca 经啊。 silsilah tidak mudah. 我们知道，我们对一个家谱是不简单。 Oleh sebab itu ayat 1 sampai ayat 5 saya serahkan Pak Sulaiman membaca dalam bahasa Mandarin, kita lihat bahasa Indonesianya. 我们来读中文的，就是我们主耶稣的家谱，从第一节到第五节，亚伯拉罕的后裔，大卫子孙，耶稣基督的家谱。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄，犹大以他马斯生法勒斯谢拉法勒斯生了希斯伦，希斯伦又生了亚兰，亚兰生了亚米拿达，亚米拿达又生了个拿孙生了撒门，撒门从拉赫生了波阿斯，波阿斯从路德氏又生了尔贝瑟，尔贝特生了拿士。 Baik, sampai ayat yang kelima dulu. Pak Sulaiman masih ada tenaga? masih， Teman-teman masih bisa fokus? 我们还 Masih 有 bisa fokus ya? 还有那个关注到吗？ Sekarang kita lanjutkan dengan ayat 6 sampai ayat 10. Sekali lagi Pak Sulaiman. 我们再从第6到第10节，我们这次读。拿西生大卫，大卫从乌利亚的妻子生所罗门，所罗门生罗伯安，罗伯安生了亚比亚，亚比亚生了亚撒，亚撒生耶法撒，耶沙法生了耶兰，耶兰又生乌利亚。乌利亚又生了耶丹，耶丹生了亚哈斯，亚哈斯又生了西西家，西西家生马纳西，马纳西又生亚门，亚门生的耶西亚。 Ambil nafas sekali lagi. Masih bisa fokus? Salmon anaknya siapa? Nah, sudah mulai nggak fokus kan? 开始我们不能够集中的， Padahal baru baca ayatnya. 我们才读哈。 Memang baca silsilah susah ya? 我们说读家谱不简单。 Lanjut ya. Sekarang Pak Sulaiman sekali lagi lanjutkan 11 sampai 15. 在下我们4到15节开始，
百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼亚和他的弟兄。迁到巴比伦之后，那个尼亚生撒拉铁，撒拉铁生索巴帕的生了亚比伊，亚比伊生以利亚，以利亚生了所罗门，亚所生的撒基生亚敬生以利生以利亚敬又生了马丹生了雅各。 Ya, masih bisa fokus? Ada Akim, kayaknya mungkin apa dari Cungkok ya? Wah, namanya begitu banyak. Sekarang kalau gitu ayat 16-17 bahasa Indonesia bersama dengan saya. Nanti Pak Sulaiman bersama berbahasa Mandarin ya. Ayat 16 dan 17 dahulu bersama dalam bahasa Indonesia. Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. 雅各生了约瑟，就是玛利亚的丈夫，那称为基督的耶稣是从玛利亚生的。这样，从亚伯拉罕到大卫共有14代，从大卫到迁移巴比伦的时候也有14代。 从迁移巴比伦的时候到基督也有14代。 Amin. Saudara yang telah membaca di rumah, apa rasanya membaca silsilah ini? 如果在家里我们读了个家谱，我们有什么感觉？ Mengawali Injil Matius, Injil pertama di Perjanjian Baru, bacaannya sudah membosankan dahulu karena bicara silsilah, betul ya? 第一次我们读到马太福音里面已经差不多很厌烦，是我们看到的家谱。 Nah saudara, kita perlu tahu bahwa Injil Matius ditulis kepada para pembaca mula-mula yang adalah orang Yahudi. 我们知道马太福音所写的是那边犹太人所读的。 Bagi orang Yahudi, saudara sekalian, kehadiran Kristus Yesus ini siapa sebetulnya? 对犹太人说，主基督耶稣诞生是给谁的呢？ Tiba-tiba ada seseorang yang kemudian mengambil peran yang begitu besar. 是的，特别他很大的主角。 Maka saudara sekalian kepada para pembaca Yahudi inilah Injil ini ingin mengatakan seperti ayat pertama dikatakan, ini loh daftar nenek moyangnya Yesus 就 Kristus. 是给犹太人对这个是主耶稣的家谱，他的祖宗。 Yesus Kristus itu adalah memiliki garis keturunan terhadap Raja Daud. 就是说，主耶稣基督的祖宗是从大卫王来的。 Dan jangan lupa, Alkitab Perjanjian Lama berkali-kali mengatakan bahwa Sang Mesias itu adalah keturunan Raja Daud. Raja itu, keturunan itu, tahtanya akan selama-lamanya. 我们不要忘记，主耶稣的老祖宗是从大卫王的，他的国永永远远。 Jadi ada kepentingan untuk menunjukkan bagaimana hubungan antara Tuhan Yesus dengan Raja Daud. 这个是告诉我们，大卫王跟主耶稣很有连接的关系。 Bahwa bahkan Sang Mesias ini, Yesus Kristus ini memiliki hubungan garis dengan Abraham. 还有主耶稣基督，还有跟亚伯拉罕的关系。 Jangan lupa kepada Abraham Tuhan juga memberikan satu ikatan perjanjian berkat. 在那里，亚伯拉罕也上帝以他的诺言， Bahwa dari keturunan Abraham selain memenuhi bumi, maka juga akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. 特别是为了全世界的人，为了祖宗，还有他为了全世界人的祝福。 Dan kalau kita lihat dalam Galatia 3 ayat 16 dikatakan bahwa yang disebut dengan keturunan Abraham yang jadi berkat bagi bangsa-bangsa itu mengerucut kepada satu person, yaitu Kristus Yesus. 我们从加拉太书加上告诉我们，在哪边告诉我们，从那边境界开始，他的主调，他的目标就是在主耶稣基督。 Pertanyaan kritis saya, 现在问题是说， antara Abraham sampai Daud, 从亚伯拉罕到大卫， digambarkan di sini memiliki 14 generasi seolah-olah. 在这里说到有14代， Dari Daud sampai ke masa pembuangan orang Israel ke Babilonia. 从大卫王到巴比伦被掳的时 Ada 候， 14 nama orang di generasi itu. 在哪边有14代的人民， Dari pembuangan sampai lahirnya Tuhan Yesus.
从巴比伦被掳到 Dalam 主耶稣基 silsilah 督 itu dikatakan ada 14 generasi. 在哪边也有世代。 Ayo kita berpikir kritis. 现在我们用一个直 Apa 接的方 benar 式来看， Apa benar dari Abraham sampai Daud itu 14 generasi saja? 是不是从大卫到主耶稣基督有世代呢？ Sudah tahu kapan Abraham hidup? 我们知道，亚伯拉罕他活的时候是几岁？ Abraham hidup itu diperkirakan tahun 2100 sebelum Masehi, berarti 4000 tahun yang lalu. 意思说，亚伯拉罕就是2000年，主前2000年，就是4000年前。 Kapan Daud memerintah sebagai raja? 就是说，我们大卫王几时呢？ Diperkirakan tahun 1000. 就是说，大卫王是主前1000年。 Berarti dari 2100 sebelum Masehi sampai tahun 1000 sebelum Masehi ada 1000 tahun, betul kan? 就是从主前2000年到大卫1000年是有1000年， Apa mungkin 1000 tahun cuma 14 generasi? 是不是有可能在1000年当中就有世代？ Betul ya? Jawabannya nggak mungkin. 是不可能， Harusnya banyak. 肯定是很多的。 Dari Daud sampai kepada masa pembuangan, 从大卫到巴比伦被掳的时候， masa pembuangan itu adalah tahun 586 sebelum Masehi. 就是被掳巴比伦是861韩。 Daud memerintah tahun 1000 sebelum Masehi. 大卫王他在统治是1000年主前， Berarti ada sekitar 414 tahun, bukan? 在那边告诉我们有414 Apakah 年的 414 cuma 章节， ada generasi raja cuma 14? 有可能是单单世代的国王吗？ Kalau sudah nanti kita lihat dari Daud, setelah Daud itu dari Salomo sampai Yekonya itu ada 18 sebetulnya. 我们知道从大卫王到最后就有18个王位。 Dari keluar pembuangan yaitu tahun 530-an, lalu kemudian sampai kepada Tuhan Yesus lahir yaitu di tahun 4 sebelum Masehi, itu adalah tahunnya jumlahnya 430 tahunan. 就是从巴比伦被掳的时候到主耶稣是差不多413年 Maaf, 500 tahun. 就是500年。 Apa betul 500 tahun cuma 14 generasi? 又不是500年当中单单是世代呢？ Nah, saudara mudah-mudahan tambah ngantuk. 有可能我们又夜假打瞌睡。 Saya ingin mengajarkan kepada saudara di dalam tradisi Yahudi, 我在教导大家是说，silsilah dicatat tidak selalu untuk menjelaskan ini anaknya siapa, tetapi untuk menjelaskan sebuah pengajaran yang lebih penting. 在那里他教导我们他是谁的孩子，但是他最重要的教导是说， Oleh sebab itu, nama yang ditulis adalah selective and purposely. Ada dipilih dan ada tujuannya. 就是这一些名字被选，他有目标的。 Lalu kenapa 14? 为什么要世代的名字呢？ Saudara, di dalam ilmu tradisional Yahudi ada yang namanya gematria. 就是说犹太人的传统的教导里面说，给他 Gematria itu adalah memakai angka-angka dalam huruf 他们的教导的组织是有他的 untuk 字体 dikaitkan dengan makna tertentu 就是跟他的每个意义， supaya lebih gampang diingat. 甚至更容易纪念记得。 Karena sentral pesannya ini adalah Yesus Kristus adalah raja keturunan Daud yang memerintah selama-lamanya yang dinubuatkan itu, maka Daud menjadi sentral pesan utama, menjadi patokannya. 主耶稣基督是哪边这总结的主题？他是说总大卫王就是总结的大卫王的主体。 Dalam bahasa Ibrani, nama Daud itu hanya menggunakan 3 huruf konsonan. 希伯来文那边有3个字而已， Dalet, Waw, Dalet. 就是 Dalet Wal Dalet， Dalet itu adalah huruf keempat. 就是到 Dalet 是第4位， Waw itu huruf ke-6. 就是 Wal 是第6位， 4 tambah 6 sama dengan? 4加6是什么？ Cepat ya kalau ngitung ya. Lalu ditambah lagi Dalet lagi, David 就 ya. 是 Dalet 是说， Maka jadi berapa? 就变成多少？ Itulah sebabnya ada selektif untuk satu purpose. 就是告诉我们，他有一代的是。 Kalau gitu pertanyaannya, 这问题是说， orang-orang yang namanya di dalam silsilah ini pasti penting, betul nggak? 就是在整个世代里面的名字是有意义 Setuju? 的。 Kalau gitu ayo kita lihat di dalam kelompok pertama.
现在我们看到第一代的人， Saudara, kalau kita lihat kelompok pertama ini kebanyakan namanya kita tahu. 这次我们知道他的名字 Tapi saya mengajak saudara jangan lihat yang warna merah. 我带大家不要看红色的字， Ayo lihat yang warna biru. 我看到他的蓝色的字， Saudara, Tamar. 就是他妈。 Tamar perempuan atau laki? 他妈是男的或者女的呢？ Perempuan. 女的， Ada nama Rahab. 就是说拉赫， Perempuan atau laki? 男的就女的， Perempuan. 女的， Ruth, 路的 perempuan. 女的， Istri Uria, perempuan atau laki? 乌利亚的丈夫男的或者女 Ya 的， perempuan 也是 lah. 女的。 Belum lagi ditambah ayat yang ke-16. 还有第16节， Disisipkan satu nama yaitu Maria. 在那里说到一个玛利亚的名字， Surah ini aneh. 这是很奇怪。 Di dalam penulisan silsilah orang Yahudi, 在哪里犹太人的他们家 itu 谱里面， menganut aliran paternalistik, yaitu pria itu yang utama. 其实他们的针对是男定作为他们的主体。 Sama sebetulnya di dalam keluarga secara umum itu adalah prialah yang disebut sebagai nama generasinya. 就是我们知道，我们一般的家谱是男定作为我们的主体。 Di dalam silsilah ini betul pria. 其实我们的家谱里面是男定， Tapi entah kenapa disisipkan 5 nama wanita. 但是这里为什么有你5个女？ Ini tidak biasa. 这个是不平常， Berarti kalau gitu ini wanita-wanita yang hebat. 这是特别的，他们有特别的一个女人。 Setuju? 我们赞成 Setuju? 吗？赞成吗？ Kalau gitu kita lihat siapa wanita itu. 我们来注意到他们是谁呢？ Tamar. 他妈， Tamar itu bukan orang Israel. 他妈不是以色列人， Tamar itu hamil karena mertuanya. 他妈是为了他的公公的，就变成他怀孕。 Yehuda mertuanya. 犹太是他的 Punya 他的 anak 公公 pertama namanya Er. 他的孩子名叫儿， Er itu jahat. 他的很坏， Dibunuh sama Tuhan. 被上帝杀了， Tapi belum punya anak. 但是没有孩子。 Mana menurut hukum hari itu, kalau belum punya anak, maka jandanya harus menikah sama adiknya. 就他们的传统关系是他的还没有孩子， Onan 他要跟他的家人结婚 Onan menikah sama Tamar. 他们跟他妈结婚， Tapi dia nggak mau kalau dia punya anak lalu dinamain anaknya kokonya. 他不要经过他哥哥的孩子， Maka setiap kali berhubungan badan dia buang air maninya. 就是因为这样他就把他自己的精丢 Jadi 掉 nggak，punya anak. 他没有孩子。 Maka kemudian Tamar ngadu kepada Yehuda, papa mertuanya ini. 最后他妈跟他的公公说，他的耶户的， Lalu papa mertuanya katakan, ya udah nanti anak ketiga kalau udah gede biar nikah sama kamu, biar ada keturunan atas nama 犹 kokomu. 大告诉他，等你的小的拉起来，我跟你结婚。 Tapi Yehuda ingkar janji. 但是犹大他已经不承受他的 Akhirnya 谎 suatu 言。 hari kemudian Tamar menyamar menjadi pelacur. 最后大妈她是已经冒充是一个妓女， Menjebak mertua prianya itu Yehuda untuk tidur dengannya. 她诱惑了她的公公给她睡觉， Lalu punya 2 anak kembar. 就是有一对双生， Satunya namanya Peres. 一个叫做皮拉， Peres inilah yang kemudian melanjutkan kalau kita lihat dalam silsilah ini sampai lahirnya kemudian Daud dan Kristus. 从 Peres 开始就是最后下一代就变成大卫王到主耶稣基督。 Permisi tanya, 现在我要问一下， kalau di dalam keluarga saudara, 如果你家庭里面 engkongnya engkong, apa itu? 你的公公的公公， Menikahi menantunya, 就是说跟他的儿媳妇结婚， menghamili menantunya, 就是已经怀孕跟他的儿媳妇怀孕， lalu lahirlah engkong kita, 变成我们的公公， lalu lahirnya papa kita, 最后我们的爸爸， lalu sampailah ke kita. 最后到我们， Apakah bapak ibu akan mengatakan, 是不是我们自己说？ engkongnya engkong itu dulu menghamili menantunya, lahirlah kita. 是不是我们的公公，他怀孕他的儿媳妇变成由我们？ Saudara mau ceritakan itu ke cucu Anda? 是不是我们这个告诉别人呢？ Halo? Enggak. Ini skandal yang harusnya ditutup, 其 dihapus. 实这个坏消息不能够 Betul nggak? 传出去，是不是？ Tapi herannya,
但是很奇怪， Padahal tidak perlu menaruh nama Tamar, cukup nama bapaknya saja kan, Yehuda dan seterusnya. 其实不需要放大妈的名，其实他也有 Tapi 大的名就 justru 会。 Alkitab firman Tuhan menambahkan kata Tamar itu. 但是我们知道，在圣经里面加了一个他妈， Skandal ini seperti ada highlightnya. 好像有个抽吻，就是能够在那里告诉我们， Tamar pura-pura jadi pelacur, 就是说他妈假装的做一个 tidur 妓 sama 女， mertuanya. 跟他的公公一起睡觉。 Nama kedua adalah Rahab. 第二的就是拉赫， Kalau ini nggak pura-pura jadi pelacur. 这个是不假冒做妓女。 Di dalam kitab Yosua dikatakan dia pelacur. 其实，在约书亚书里面，她是一个妓女， Dia bukan orang Israel, 她不是以色列人， dia orang Kanaan. 她是迦南人。 Memang sih dia punya jasa. 其实她有她的责任，她是她做一个好人， Dia menyembunyikan dua pengintai yang diutus oleh 她 Yosua. 隐藏了约书亚的探子， Tapi dia pelacur. 但是她是妓女。 Selesai ketika tembok Yeriko dihancurkan, dia kemudian menikah dengan Salmon yang tadi saya 最后 tanyakan. 耶利哥被打败了以后，她就结婚了。 Saya ingin tanya, 现在我要问一下， Rahab ini pahlawan nggak? 是不是这个拉赫是一个猎人呢？ Pahlawan. 是一个猎人。 Waktu zaman perang dunia kedua, 第二次世界大战的时候， Jepang banyak menangkapi wanita-wanita Indonesia termasuk yang Jongkok dan lalu dijadikan pelacur. 就是日本人他们抓了很多中国人，还有印尼人，他们作为他们做一个 Lalu 妓女。 kemudian pelacur-pelacur itu ada yang kemudian berperan juga jadi mata-mata. 就他们做妓女的也是做一个剪贴， Punya peran di dalam kemerdekaan Indonesia. 在那里印尼独立的时候，他们有他们自己 Ada yang 的 dapat gelar pahlawan loh. 有的是他们是这个有个猎人的问题。 Seandainya 如果是 nenek Anda 我们的奶奶或者我们的 disebut pahlawan nasional. 是我们在全国的一个有地位的人， Tapi sebetulnya 其实 ceritanya 他的故事是说， hari itu dia dipakai jadi pelacur yang jadi mata-mata. 其实他们被使用做一个妓女，作为一个剪贴。 Apakah Anda mau mengatakan, 是不是我们要告诉别人， nenek kita itu keren loh. 我们的奶奶是很厉害的， Dia pahlawan nasional. 她是一个国家的一个猎人， Ataukah Anda ingin menceritakan, Sebesar. nenek kita itu dulu pelacur. 是不是？我们说到我们的奶奶是一个妓女。 Hah? Yang pertama atau yang kedua? 第二， Halo? Pertama. Malah kadang kita bilang, udahlah nggak usah ngomong soal nenek. 我们不要说到我们奶奶吧， Engkong aja lah kita 我 ngomongin. 们的公公吧。 Ya, saudara. Tapi dalam silsilah ini Rahab dimasukkan 在这里说到拉赫就准备开始， dengan sebuah tujuan. 这是还有个目标。 Nama yang ketiga, 第三这个名字， Ruth. 鲁德， Wah, ini agak baik ceritanya. 这个有比较好的一个。 Bahkan di Alkitab Perjanjian Lama ada kitab Ruth. 但是在旧约里面有鲁德， Tapi saudara tahukah bahwa Ruth itu orang Moab? 我们知道鲁德是摩亚人。 Orang Moab itu pernah dikatakan Allah berkata, orang Moab tidak boleh jadi jemaah Tuhan. 就是说，上帝说摩亚人不能够做上帝的子民。 Waktu orang Israel keluar dari Mesir kecapean melewati Moab, tidak dikasih makan roti sama air. 当以色列人他开战很累的时候，他经过摩亚，他们没有得到零食。 Tuhan bilang orang Moab sampai keturunan ke-10 bahkan selamanya nggak boleh jadi jemaah Tuhan. 就是主耶上帝说，摩亚人永远不能够做上帝的子民。 Tapi Ruth yang orang Moab 但是路德是摩亚人， dicantumkan dalam silsilah ini. 就是在那边家谱里面有他的名字。 Terakhir, 最后， istri Uria, wanita atau pria? 就是乌利亚 Wanita juga kan? 他是男的，女的也是。 Dan dia punya nama Bathsheba. 他的名字是88。 Aneh silsilah ini. 这个很奇怪的家谱， Kenapa malah ditulis istri Uria? 为什么乌利亚的太太呢？ Jadi ketahuan ini skandal, betul nggak? 其实这个是个丑闻， Saudara tahu skandalnya? 谁能知道这个丑闻？ Bulan November yang lalu saya khotbahkan bukan? 我们上个月我在那里讲到， Bathsheba ini istri prajuritnya Daud, yaitu Uria. 这个贝瑟巴是大卫的将军的太太。 Daud lagi nganggur di istana ngintip orang mandi. 在大卫王他正在休息的时候， Lalu Bathsheba dihamili oleh Daud.
最后这个88给他为反应了 Betsheba hamil. 88他们反应了， Ini skandal. 这个是个丑闻， Bahkan dengan berbagai cara akhirnya Daud kemudian membunuh Uria. 有很多方式，最后大卫王杀了乌利亚。 Saudara, skandal ini kenapa malah diumbar di dalam silsilah ini? 为什么这样的丑闻已经在这个家谱里面？ Kalau mau diperhalus malah janganlah disebut istri Uria, betul nggak? 就是说他们这个是乌利亚的太太， Cukup Betsheba. 这个88 Aneh. 很奇怪， Aneh nggak? 奇怪吗？ Aneh kan ya? 奇怪哦。 Nah, kalau saudara merasakan anehnya, saudara nggak ngantuk. 如果我们说这个很奇怪，我们开始， Kita lanjutkan. 我们再继续。 Kelompok kedua 第二的人 adalah dari Daud kemudian sampai sebelum pembuangan. Ini masa dinasti kerajaan Daud. 我们知道从大卫王到巴比伦被掳的，这个也是时代的人， Disebutkanlah nama-nama ini. 在这里也说到很多名字， Sebagiannya kita tahu karena tertulis kisah-kisahnya. Sebagian 在这 besar. 里说到他们的故事， Tapi kalau saudara tahu apakah ini perlu ya dicantumkan atau tidak. 这个我们要知道需要不需要在这里写作记载的呢？ Inilah rapotnya. 这是他们的记载。 Ini kan anak-anak mau rapotan ya. Ini rapotnya ini. Banyak merahnya atau hijaunya? 很多红的，或者很多绿的呢？ Alkitab mengatakan raja ini benar di mata Tuhan. Raja ini jahat di mata Tuhan. 有的在圣经里面说，这个在上帝眼睛是坏的，这个是好的。 Karena Daud sudah ikut kelompok berikutnya, maka dari Salomo sampai Yekonya itu ada 18. 就是从撒罗摩到他的最后，这是有18， Berarti ada 4 yang nggak disebut. 就是有4个世代没有说到的。 Saudara mungkin berpikir yang 4 ini jahat banget pasti nggak 有 disebut. 可能他们真的很坏的狗。 Sorry loh. Dari 4 ini, Yoas sama Amasya, itu firman Tuhan mengatakan benar di hadapan Tuhan. 就是在这里，要是跟亚瑟亚是说在主面前是好的， Walaupun indikatornya nggak hijau saudara, kuning. Karena dia setengah baik, setengah jahat. 其实他不是气力的，但是他是一般 Nanti 一 baca 般。 sendiri. 但是我们先自己读吧。 Tapi yang dimasukkan di sini pun ada yang sangat jahat. 在这里也说到他真的很坏， Raja Ahaz, 就是阿哈斯王， ketika dia kemudian dikalahkan musuhnya. 他被他的敌人打败的时 Dia 候， minta tolong, kemudian kerajaan lain mengalahkan Aram. 就是他要求最后别的国家打败他， Herannya waktu Aram kalah. 这是很奇怪的阿兰国。 Lalu kemudian Raja Ahaz datang ke kota Kasdim. 就是这个阿哈斯到卡斯丁那边去， Dia ingin tahu rahasianya apa sih kok Aram itu begitu kuat. 他要知道为什么阿兰国怎么强国。 Lalu dia lihat, rupanya menyembah dewa ini. Hai. Ada tempat persembahannya seperti ini. 他看到他们有特别的神坛，他们拜这个偶像， Langsung dia WA teman dia yang ada di Yerusalem, pegawai dia. 他们传信息到耶路撒冷，他的手 Saudara bisa 下。 baca kisahnya, memang nggak pakai WA sih. Sementara dia masih di Kasdim, dia minta tolong bawahannya. Singkirkan mesbah yang ada di halaman bait Allah. 最后他告诉他的下属说，他那个我们的神的真坛把它去掉。 Lalu dia minta pegawainya ukur ukuran mesbahnya, berhalanya orang Kasdim. 最后他叫他的下属，他个 Lalu- 卡斯丁的偶像， Lalu dia perintahkan buat ukurannya yang persis seperti itu, jangan salah. 他说要把他们卡斯丁的偶像 Taruh 起来 di 要 pelataran 亮 bait 亮 Allah. 放到我们神的坛上。 Bait Allah ditutup, tidak boleh ada orang menyembah Allah. 上帝的坛全部关起来，不可以拜上帝， Hanya boleh menyembah dewa itu. 但是他们只有拜这个神明， Raja yang jahat, 就是很坏的一个国。 menutup bait suci. 他们把它 Orang 上 Israel 帝的 nggak 神 boleh 坛把它关掉， Berdoa di bait suci. 他们就是在那边祷告， Gantinya harus sembah dewa itu. 他们就是要到那个偶像那边去拜。 Kalau di sini ada majelis, ada pendeta, berani nggak dia tutup gerejanya? Nggak boleh lagi kebaktian di gereja. 这里有什么？我们这是长老，我们把教会关起来，不可 Kalau 以 ada 在教 pendeta 会里 yang 面 begitu 崇拜。 kebangetan, betul nggak? 如果这上帝会处罚你们， Kecuali 5 tahun lagi, ini ditutup kita pindah ke Land of Faith. 除了是5年以后，我们把这边关掉，我们换到新的个新兴之地。 Ini raja jahat. 这很坏的一个国王， Dia melakukan penyembahan dengan membakar anak-anak. 他为了这个拜偶像，他杀了很多孩 Namanya 子， malah ditulis. 他的名字被写了。 Manasye juga sama.
马拿西也是一样， jahat banget, 很坏， mengorbankan anaknya dan anak-anak untuk menyembah dewa. 就是为了拜偶像，他 Malah 牺牲了他 ditulis 孩 di 子 sini. 在这里所写在的， Saudara, ini adalah silsilah yang sangat aneh, bukan? 这个是很奇怪的家谱是吗？ Apa artinya ini? 这什么意思呢？ Martin Luther mengatakan 马 begini. 丁路德所说的， Kristus adalah tipe pribadi yang tidak risih 我们 dengan orang-orang yang berdosa. Ia bahkan menempatkan mereka di dalam silsilah keluarganya. 在这里，基督他不羞耻，为了他是一个跟罪人一起，他也是为了把一个罪人的家谱放到他自己的身上。 Nah, kalau kita melihat hal ini, kita mulai memahami. 这里我们能够看到， Joel Beck berkata begini. 还有John Ovid 告诉我们说， Yesus tidak malu memiliki Rahab atau Manasye atau orang berdosa lainnya di dalam silsilah keluarganya. Demikian juga dia tidak malu menerima kita dalam keluarganya. Kristus menjadi seperti kita di dalam segala hal kecuali di dalam hal berdosa. Namanya Immanuel, Tuhan yang mau hidup mengidentifikasi dengan orang berdosa, bersama-sama dengan orang berdosa untuk menyelamatkan orang berdosa. 在这里也是不维持说他的家谱拥有就拉赫，拉赫他拿三利他起了他的罪人，就是说他不羞耻，因为他的名字在家谱里面跟罪人一样。 Amin. 阿明， Itulah sebabnya saudara sekalian. Saya suka apa yang dikatakan oleh Alistair Beck. Dia berkata begini. Anda bukan orang yang tersingkirkan. 在这里告诉我们，你不是被弃绝的人， Tuhan Yesus lahir untuk menjadi bagian dari orang yang berdosa. 因为主耶稣来到我们世界是在罪人当中的其中 Untuk 之一， mengajak engkau menjadi bagian dari keluarganya. 就是主耶稣邀请我们跟主耶稣一个大家庭里面。 Dalam Efesus dikatakan keluarga kerajaan Allah. 在那个以弗所书告诉我们，大的 Engkau 是 diterima dan 天 dikasihi. 堂的国， Dan Tuhan ingin menyelamatkan engkau. 因为我们的上帝爱我们，要救赎我们。 Alistair Beck berkata, the excluded are included. 是不是你关于在外面或者你是属于里面 Orang-orang 呢？ yang harusnya di tip X disingkirkan. 是你要被开除的人， Malah dimasukkan ke dalam untuk mengalami anugerah. 把你放到里面得到恩典的人。 Sebagai bagian dari keluarga besar kerajaan Allah. 所以我们是一个天国的家庭，天国的子民。 Amin. 阿明。 Maka poin pertama ini mari kita baca bahasa Indonesia bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus lahir menjadi manusia dengan menyamakan dirinya sebagai manusia yang berdosa untuk dapat menanggung semua dosa manusia. 我们知道主耶稣诞生是为了他要救赎我们自己，来救赎我们是个罪人的人。 Amin. 阿明。 Apakah Anda selama ini malu dan takut datang kepada Tuhan? 是不是我们现在好像害羞能够来到我们主的面前呢？ Anda merasa terlalu berdosa. 是不是我们感觉是我们个罪人？ Tuhan Yesus justru datang untuk merangkul Anda. 就是因为这样，我们知道我们的主就是来到我们面前拥抱我们。 Amin. 阿明。 Apakah Anda sudah dibaptis percaya Kristus? Tapi kemudian Anda hidup di dalam dosa dan pelanggaran. 是不是我们在主里面拥抱主的名字？ Maka saudara sekalian, mari datang kepada Tuhan. Karena Dia mau merangkul Anda. 我们主来拥抱我们， You are not excluded. Anda tidak disingkirkan. 你不被开弃，你被 Tuhan 出去。 mau merangkul Anda dan mengampuni dosa Anda. 主要爱你们，为了你们的罪。 Amin. 阿明。 Saudara sekalian, apalagi yang kita pelajari? 我们现在所学习的什么呢？ Kesimpulan yang kedua. 第二的决心， Saudara, tulisan ini menarik. Dikatakan begini. Yesus memutuskan lingkaran setan dosa manusia dengan cara mengidentifikasikan diri, menyamakan diri menjadi manusia yang berdosa, supaya dapat menyelamatkan orang berdosa yang malang seperti kita. 在这里说，耶稣降临是要设下一个灵魂悲伤的人，是为了揭示不是完美的，而是做一个我们设置在主里面这个罪人。 Saya suka dengan kata memutuskan lingkaran setan orang 在这 berdosa. 里说到我们在一个魔鬼的范围当中， Saudara, kadang-kadang ada orang yang berkata begini. 有人说到， Wah, saya ini memang susah. Saya baru sadar nih. Kenapa sih saya suka selingkuh? 我现在还醒悟到为什么我会犯外情呢？ Setelah saya dengar cerita-cerita, gitu ya.
有时候我听到很多的故事， Ternyata engkongnya engkong saya. Oh, kena lagi engkongnya engkong. 原来你是我的公公的公公， Wah, dulu kawin cerai, istrinya banyak, suka selingkuh. 原来你有时就有结婚又再结婚，有时候婚外情。 Lalu ke engkong saya ternyata nurun, engkong saya juga suka selingkuh. 原来我告诉你们，我的公公以前也是时常婚外 Turun 情 ke。papa saya, ternyata papa saya juga selingkuh. 告诉你，我的爸爸也是婚外情的人， Pantesan ya saya itu suka selingkuh juga. 就是因为这样，我也是时常会婚外情。 Kalau saudara begitu, mau nggak ngambil anaknya dia jadi mantu? 要不要我们把他的孩子做我的媳妇？ Lah nanti selingkuh juga, betul nggak? 有可能也是会婚外情。 Saudara kita seringkali begitu, saya begini karena orang tua saya begini, engkong saya begini, ya memang saya begini. 就是因为我的公公、我的爸爸讲，我也是这样。 Kita terjebak dengan dosa. 就是因为我们在一个罪恶里面的范围里面， Kita menganggap bahwa inilah nasib 这 saya. 个是我们的命运。 Berita firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa nasib karena dosa itu dipotong oleh Tuhan. 但是在这里告诉我们，我们罪的根源是被上帝解除。 Dalam nama Tuhan Yesus diputuskan oleh Tuhan 在 Yesus. 主耶稣基督的名，把一切的罪解掉。 Amin. 阿门。 Hari ini suami-suami jangan pakai alasan engkong saya begini makanya saya begini. 现在很多做先生的，你不要说为了我们的公公。 Ada nggak yang suaminya gitu tepokin? Enggak ya. 结果有这样的先生，我们把他打了。 Istri-istri nggak boleh ngomong begitu. 太太也不能说这样的话。 Kalau engkau sungguh-sungguh anak Tuhan, 如果你真正是 inilah berita sukacita. 这是真正的 Tuhan memutuskan semua rantai ikatan dosa 我 itu. 们把一切的罪恶解去。 Amin. 阿门， Aminnya kurang kencang. Saudara masih suka diikat sih. Hah? Amin. 阿门。 Demikian juga kadang-kadang kita berbuat dosa itu karena ada lingkaran setannya. Gara-gara aku gini, aku jadi begini. Udah terlanjur begini, begini aja deh. Betul ya? 有可能我们在罪恶当中，我们有时候为了罪的牵到，我们有时候我们现在讲也是讲，以前也是讲， Fatalistik. Udah terlanjur rusak, ya udah deh. 就是因为我们已经坏气了， Terbelit di dalam kesalahan. Nyontek sekali, ketahuan, ya udah nyontek sekalian aja. 就是说我们错越错再错下去， Maling kecil digebukin, ya udah maling besar aja deh. 我们偷小的作为大偷吧。 So sekalian kalau itu terjadi, 如果这个事情发生， dan engkau mengatakan omong kosong, nggak ada jalan keluar. 我们说一个骗子说没有上帝的路， Engkau terjebak dengan keruwetan dosa seperti itu. 就是因为我们在罪恶里面的 Firman 范围 Tuhan 里面 mengatakan 被 hari 捆绑 ini, Tuhan Yesus datang untuk mematahkan semua keruwetan ikatan dosa itu. 就是主耶稣来到是把我们解除一切罪的恶的。 Amin. 阿门。 Poin kedua, bahasa Indonesia bersama saya. 第二是我 1, 们 2, 3. Tuhan Yesus datang untuk memutus lingkaran setan masalah dosa manusia. Bawa keruwetan masalah dosa yang membelenggu Anda kepadanya. Terimalah dia menjadi juru selamat jiwamu. Amin. 主耶稣来到是为了解除我们在撒旦魔鬼的捆绑之下，还有来到这里解决我们一切的罪。 Kalau Anda sedang dalam keruwetan masalah dosa itu, 结果我们在生命当中有一切 Masa 罪的 Advent 捆 ini 绑， di masa Advent kedua ini, 在我们第二次的来临当中， katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku ingin patahkan semua ikatan. 我们是说在主耶稣基督的名，我们解除这一切的罪。 Apakah Anda sedang dalam keruwetan ikatan 是 itu? 不是我们面对一切在痛苦的罪当中， Datang kepada Kristus. 我们来到主的面前， Tuhan Yesus memahami kegagalanmu. 我们知道主耶稣明白我们 Minta 一切 Tuhan 的 patahkan 苦处。 semua ikatan itu. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan buat orang yang sehat, tapi buat orang yang sakit. 主耶稣说：“我来到不是为了一个不健康的人，但是为了一个病人。 Bukan buat orang yang benar atau sok benar, 不是说为了一个真正的人或者假冒真正的 tapi 人， adalah buat orang yang tahu dirinya berdosa, sakit. Tuhan, tolonglah aku. 就是主耶稣来到是知道他们是知道自己是个罪人的人。 Yang terakhir, 最后， saudara, yang terakhir ini aneh. 在这个最后真奇怪。 Kalau saudara lihat setelah pembuangan nama-nama yang ada ini, 14 ini adalah nama yang tidak terkenal, bukan? 其实我们知道，以色列被掳以后，这个四个名字是他们不出名的人， Apa artinya? 什么意思呢？ Paling yang punya peran adalah Shealtiel, anaknya Yekonya.
就是很著名，是消灭他的各个孩子。 Zerubabel yang kemudian bangun bait Allah yang diruntuhkan. 修巴贝最后他是建立了圣殿的人， Sisanya kita tidak tahu. 他其他的我们 Apakah kisah hidupnya? 是不是说他以后 Ini orang-orang yang biasa. 他们是一个普通人， Orang yang keluar dari pembuangan. 他们从被掳的人出来的时 Jangan 候， lupa mereka ini hidup di sepanjang 500 tahun itu. 在他们500年之中的活着， Setelah keluar dari pembuangan. 从被掳以后 Lalu sampai tahun 430 sebelum Masehi. 到430年之前， Tuhan kemudian berhenti tidak mengirim nabinya. 最后上帝没有差遣他的 Nabi yang 子 terakhir adalah Nabi Maleakhi. 最后经过马拉基， Setelah itu Tuhan tidak kirim nabinya. 最后上帝没有差遣他的仆人， 400 tahun Tuhan tidak bicara apapun kepada umatnya. 400年上帝不跟那这人民说话。 Mereka pulang dari pembuangan, mereka dijajah oleh Yunani, kemudian Romawi. 他从400年被掳以后，他们被Yunani 国来统治 400 他。 tahun itu mereka mengalami yang namanya 4 years of silence. 400 tahun masa bisu, Tuhan kayaknya cuekin saya. 就是说，在400年当中，上帝不理不睬他们。 Di penghujung 400 tahun itu, 在400年的接中以后， Kristus Yesus lahir 主耶稣基督诞生， untuk menyatakan 告诉我们， apa yang dinubuatkan, 这哪边的预言告诉我们， apa yang dijanjikan. 什么上帝对我们的诺言， Tuhan tidak lupa. 上帝不会忘记。 Engkau bukan orang yang dilupakan. 你不是被上帝忘掉的人， Sekalipun engkau mengalami pembuangan, 无论你是被掳的人， sekalipun engkau sekarang nggak punya raja-raja lagi, 无论你没有国王， sekalipun engkau dalam kegelapan dan ditindas, 无论你是在黑暗里面被逼迫的人， Tuhan tidak pernah ingkar janji. 上帝永永远远不会离弃他的诺言。 Amin. 阿门。 Kalau saudara suatu hari tiba-tiba ada orang ketok rumah saudara, 有一天人他敲门来到你家里， saudara buka, Anda tidak kenal orang. 我们开门，我们不认识他。 Lalu orang itu berkata, Bu, kenalkan saya. 这个人告诉我们说，妇女，我自我介绍， Saya ini mau bayar utang. 我要还债。 Utangnya siapa? 你还是谁的债？ Dia berkata, 200 tahun yang lalu nenek moyang saya utang sama nenek moyangnya ibu. 所以说200年前，就是我的老祖宗跟你的老祖宗的债， Sekarang saya mau bayar. 现在我要还债。 Dulu utang tanah segini, sekarang harganya sudah 200 miliar. 以前我祖宗欠你的地皮这样 Udah 多的 200钱， tahun 现在已经多少钱？ Senang nggak? 你们欢喜不信欢喜呢 Tapi？ngomong-ngomong, Anda tahu nggak nama nenek moyang Anda 200 tahun lalu siapa? 但是你知道你200年前的老祖宗是谁呢？ Yang lalu saya bongkar-bongkar rumah menemukan tulisan dari engkongnya engkong saya. 在家里我换了一个纸知道 Silsilah Wah, pakai iya, bahasa iya, Mandarin iya, yang iya. nggak bisa saya baca. 在哪里我不能够看到他的家 Namanya 谱 engkong saya siapa mesti saya tanyakan orang. 是我的爷爷是谁？ Itu 我要 baru 问你 keturunan ke-4, 5 di atas saya. 就是在4、5代前上面。 Anda tahu keturunan engkong Anda umur 200 tahun yang lalu siapa? 你知道你200年前的 Lalu ada 老 orang 祖宗 bilang 是谁 utangnya mau saya bayar sekarang. 现在他要来到你面前还债呢？ Maka orang yang bayar utang itu adalah orang yang setia pada janji. 这个要 Betul ya? 还债的人，他肯定是守诺 Karena 言 ada 的 orang 人 yang baru hutang kemarin aja lupa. 有的人早天还欠人家，现在都忘记了。 Saudara, Tuhan tidak pernah lupa. 但是我们的上帝永永远远不会忘 Tuhan 记， tidak pernah ingkar janji. 我们的上帝永远不会设下的 Dari 诺言。 2000 tahun sebelumnya zaman Abraham sampai digenapi di Tuhan Yesus. 就是说2000年在亚伯拉罕的时代到现在基督的时 Allah 代， itu setia pada janjinya. 我们知道我们的上帝守他的诺言。 Amin. 阿门。 Maka tetaplah setia mengikut Kristus, menantikan kedatangannya 就 kedua 是 kali. 因为这样，我们要忠心跟随主耶稣基督，等他的再次的来临。 Entah berapa lama lagi 我 Tuhan 们也不 Yesus 知道 datang, 有多久的时间， tapi dia pasti datang 但 kembali. 是我们知道上帝 Amin 主耶稣肯定再来。 Saya suka apa yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer. 在这里，我很喜欢 Bickhofer 告诉我们， Advent itu adalah suatu perayaan yang tepat bagi mereka yang jiwanya sedih, yang tahu diri bahwa mereka ini miskin berdosa, tidak sempurna, dan menantikan hal yang besar. Berkat Tuhan dalam hal ini adalah kedatangan Tuhan kedua kali. 在这里说到我们庆祝这个
来莅临的是，就是对我们的悲伤的心，还有我们自己在贫穷里面不完全的人，就是为了等待基督的大能再来到我们中 Mari 间。 kita berdoa. 我们来低头祷告， Tuhan, sempurnakanlah firman-Mu. 求主完整我们今天的道。 Engkau Allah yang setia, 你是守诺言的上帝， tidak pernah ingkar janji. 你永永远远不会忘记我们。 Engkau yang membuka dirimu, 你是开你的心， menyamakan dirimu dengan manusia 你跟我 berdosa. 们人类罪人是平等。 Immanuel, Allah yang bersama kami orang yang berdosa, 因为你知道，你跟我们一起 yang mau 我们罪 menerima 人 dan merangkul 你 kami. 要听着我们，要跟着我们。 Kalau ada 拥抱 ikatan 我 dosa 们 yang kami punya hari ini 我 Tuhan, 们今天来的罪恶， di dalam nama Tuhan 在 Yesus, 我们主耶稣基督的 Patahkanlah 名 ya 字 Tuhan. 下，求主是给我们配得来到你的前， bimbinglah kami, 求主带领我们。 mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada 我 Kristus, 们相信我们生命交托在主的 setia 手里， sampai akhir. 我们永永远远 Karena 忠心来 Engkau 到 Tuhan 你 yang setia, 因为你是忠 Engkau 心 tidak 的 pernah 神， meninggalkan 你永远 umatmu, 不会忘记我 Engkau 们， tidak pernah ingkar 你不会 janji. 离弃我们。 Tuhan Yesus Juru 我 Selamat 们知 kami, 道我们主耶稣， Engkau pasti datang kedua kali, 你是在第二次 menjemput 来临 kami, 来接受我 membawa 们， kami ke surga, 使得我们带到 bukan 上天 membiarkan 去 kami di 你 neraka. 不会忘记我们。 Teguhkan iman kami 有 Tuhan, 坚信我们有坚强的信心， sebelum kami menerima perjamuan kudus. 还没有接受主的圣餐之前， Koreksilah hidup kami, 求主审查我们 supaya 的 boleh 心， menerima bersama 使着我们大家 perjamuan 能 kudus 一起来 ini 接 dengan 受 penuh 主的圣 sukacita. 餐。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们奉主耶稣基督名求， Amin. 阿门。